Baik. Hujan kan eh? Hujan ke air? Hah? Hah? Dua-dua. Baik. Kita mulakan kuliah malam ni dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulal kiram wa sahbihi insyaallah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairan hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardu as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Maksudnya, segeralah kamu menuju kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala dan syurga yang dijanjikan yang luasnya antara langit dengan bumi, yang disediakan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kama qala Rasulullah, maksudnya tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga aku, kata Nabi, lebih dia kasihi melebihi kasihnya kepada ayahnya, melebihi kasihnya kepada anaknya, dan melebihi kasihnya kepada manusia semuanya. Alhamdulillah. Jadi kita sama-sama balik insya-Allah malam ni kita sambung kitab Qalbun Salim. Qalbun Salim, hati yang sejahtera, di muka surat 6. Tak silap saya 6 Kita masih lagi dalam bab mukadimah ataupun pendahuluan kitab. Belum masuk lagi pembicaraan pada bab yang pertama, menjaga tujuan kota zahir itu tak masuk lagi lah. Jadi malam ni kita lihat kebaikan kita belajar ilmu tasawuf. Apakah kebaikan kita belajar? Mana setiap ilmu tu mesti ada kebaikan dia dan ada keburukan. Sebagaimana ilmu itu diturunkan berdasarkan pada Quran dan Sunnah, insya-Allah ilmu itu satu benda yang baiklah. Baik. Kebaikan mempelajari ilmu tasawuf, ia dapat menolong hati supaya pertama hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Yang pertama, dia hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua nanti dapat menghiasinya dengan hanya melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Sesuai dengan matalah sebut tu, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Orang-orang yang mengingati Allah kan, sama ada secara berdiri kan, sama ada duduk, secara berbaring kan, dan mereka itu sentiasa memikirkan penciptaan langit dan bumi, dan mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah,
tiadalah kau jadikan semua tadi secara sia-sia. Secara sia-sia, bukan Allah Ta'ala jadikan secara sia-sia. Subhanaka faqina azabannar. Maha suci Engkau ya Allah, lindungkan kami daripada azab api neraka. Baik, kemudian ada 43 bawah tu. Jika ingat kepada yang lain, maka tetap ia ada kaitan dengan Allah dan juga akhirat. Jadi bab tasawuf ni antara tujuan utamanya ialah kita supaya kita sentiasa ingat kepada Allah. Hati kita sentiasa kepada Allah. Apa saja yang berlaku dalam dunia ni kita ingat Allah. Baik ke, buruk ke, gembira ke, duka cita ke, kaya, raya dan sebagainya, miskin, kita sentiasa ingat kepada Allah. Walaupun sesekali kita ada ingat dengan makhluk, kita memang tak pernah lari daripada makhluk. Anak-anak, isteri, suami, harta benda dan sebagainya kan. Benda ni memang tidak pernah lari daripada hidup kita. Jadi walaupun kadang masa kita ingat dengan benda dunia, tapi jangan kita lupa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga akhirat. Kalau dunia ni adalah sementara je. Dunia sementara je, pinjaman saja. Yang kekal besok, ya itulah di akhirat. Baik, kemudian faedah antara khususiah kepada para nabi sebagai suatu pengkhususan kepada para nabi sahaja, tidur dan pengsan tidak membatalkan wudu kepada mereka. Tidur ataupun pengsan tidak membatalkan wudu kepada para nabi. Kerana apa? Kerana hati mereka tidak tidur. Kerana sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan pengsan itu hanya melemahkan tubuh zahir sahaja. Pengsan tu hanya melemahkan tubuh zahir. Berbeza dengan kita lah. Kita ni kalau pengsan habis semua lah, tak ingat. Kita kalau pengsan habis semua tak ingat. Okay? Kita kalau tidur pun habis semua tak ingat. Dah tidur apa ingat? Kan? Ular masuk pun kita tak sedar. Kalau kita tengah tidur lah. Pencuri masuk pun kita kadang tak sedar. Kan? Sebab kita dalam tidur. Macam tu. Berlainan kepada para nabi dan para rasul. Zahir tidur tapi hati tidak tidur. Ini menunjukkan salah satu daripada tanda kenabian. Tanda kenabian tu salah satu ialah di mana mata lelap tapi hati jaga. Baik, kemudian hati yang tidak tidur dan badan yang lemah tidak menghilangkan kewarasan akal. Hati yang tidak tidur dan badannya lemah tidak menghilangkan kewarasan akal mereka lah. Akal para nabi dan juga para rasul. Baik. Kemudian yang kedua, dapat menghiasinya dengan hanya melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian alam. Apa dikatakan alam? Alam ialah yang biasa kita dengar lah. Alam ma siwallah. Ma siwallah, benda yang selain Allah, itu dikatakan alam. Benda selain Allah itulah alam. Selain tu, selain daripada alam, itulah Allah. Allah bersifat qadim ataupun sedia. Kita bersifat hadis. Itu sebabnya sifat yang wajib pada Allah antaranya ialah qidam. Lawan qidam ialah hadis, baharu. Okay. Kemudian apa lagi sifat wajib bagi Allah? Baqa, kekal. Lawan kekal, fana, binasa. Kemudian apa lagi wajib pada Allah Subhanahu Wa Taala? Qiyamu ta'ala binafsih, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Lawannya qiyamu ta'ala bighairih, berdiri Allah Ta'ala dengan yang lain. Berdiri Allah Ta'ala dengan yang lain. Kan? Apa lagi? Muhalafatuhu ta'ala lil hawadis, kesalahan Allah Ta'ala bagi yang segala yang baru. Lawannya mumasalatuhu ta'ala lil hawadis, menyamai Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Kemudian wahdaniyat esa, lawannya adadun. Adadun mana berbilang-bilang. Mustahil Allah Ta'ala itu berbilang-bilang. Baik, kemudian kita lihat semula nombor 44. Alam. Alam di sini bukan hanya alam semesta, tetapi termasuk juga semua makhluk. Terdiri daripada manusia, malaikat, jin, haiwan, tumbuh-tumbuhan.
kehidupan, tuan-tuan, kematian, 6 arah. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Kemudian tempat, suara, panas, sejuk, siang, malam, kehidupan, kematian, dan juga lain-lain, tuan-tuan. Ini juga termasuk dalam kumpulan alam. Termasuk dalam kumpulan alam. Masa pun termasuk alam juga. Sedangkan Allah Ta'ala tu tidak bermasa. Beza kita dengan Allah, Allah Ta'ala tidak ada masa, kita bermasa. Baik, kemudian dalam ilmu tauhid, tuan-tuan, alam ialah selain daripada Allah. Nampak? Ma siwallah, benda selain daripada Allah, itulah alam. Ia adalah salah satu istilah untuk makhluk. Istilah lain yang menunjukkan kepada mana makhluk ialah hadis. Hadis benda baru. Mungkin termasuk dalam alam. Istilah mungkin ni terdapat dalam tauhid. Itu juga kainat. Kainat ni benda-benda mungkin. Dan juga lain-lain. Dia tengoklah ilmu apa kita belajar. Ilmu apa yang kita belajar. Kalau kita belajar ilmu tauhid, dia akan sebut mungkin, hadis, kainat. Kalau kita belajar ilmu apa tu? Ilmu geografi kan? Geografi kan? Kan disebut ilmu alam. Ilmu alam lah. Ilmu geografi kan? Sekarang tak ada lah geografi. Alam tak ada. Sekarang ni apa? Geografi kan? Geografi. Tak? Dulu kan ilmu alam. Saya belajar dulu sekolah rendah, dulu sekolah menengah dulu. Kan dia kata ilmu alam. Dia kata ilmu alam. Buku teks pun dia tulis ilmu alam. Gitu. Sama sekarang tak tulis ilmu alam lagi. Geografi. Tak? Gitu. Dia tengok ke mana digunakan perkataan alam itu. Ilmu tauhid ke, ilmu fiqh ke, ilmu tasawuf ke, dan sebagainya. Dalam kaedah sebutkan ikhtilaful ibarat bi ikhtilaf i'tibarat. Ikhtilaful ibarat bi ikhtilaf i'tibarat. Perbezaan istilah disebabkan perbezaan i'tibar. Bagaimana sudut pandang melihatnya? Bagaimana sudut dipandang? Di mana dipertempatkan perkataan alam tadi? Adakah digunakan dalam ilmu tauhid? Apakah makna alam dalam tauhid, alam dalam ilmu fiqh, dan alam ilmu tasawuf? Kalau alam dalam tasawuf maksudnya alam dalam ilmu tasawuf. Alam dalam ilmu tasawuf. Alam ada dua lah, alam dunia akhirat je lah. Alam dunia dan alam akhirat. Ilmu tasawuf ada dua kan, alam dunia dan akhirat. Kita jangan cenderung pada dunia, tapi lebih pada akhirat. Dalam ilmu tasawuf dia tak sebut mungkinat ke, mungkin ke, hadis ke, dia tak sebut. Dia tak sebut benda tu. Dia sebut dunia akhirat, dunia akhirat. Itulah. Gitu kan? Ilmu fiqh. Ilmu fiqh kalau sebut tentang alam. Alam lah. Tak ada benda lain kan, alam lah, fiqh kan. Macam tu. Dunia. Baik, kemudian alam juga berasal daripada perkataan alamat. Alamat mana tanda. Kerana alam dan makhluk adalah tanda kepada adanya pencipta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata-kata alam itu diambil dari perkataan alamat, tanda. Apa alamat? Apa tanda Allah Taala itu wujud? Apa tanda Allah Taala wujud? Ada alam. Ada alam. Adanya kita. Ada makhluk, ada langit, gunung kanang, bintang, bulan dan sebagainya, menunjukkan adanya pencipta. Baik, kemudian tuan-tuan, ini adalah pendapat yang paling masyhur, disebut dalam kitab Syarah Al-Kharidah, muka surat 60. Baik, kemudian apakah kebaikannya? Antara kebaikan lain lagi, belajar dan mengamalkan ilmu tasawuf. Disebut dalam kitab Tanwir Qulub fi Muamalah Allamul Ghuyub. Tanwirul Qulub fi Muamalah Allamul Ghuyub yang dikarang oleh Syekh Amin Al-Kurdi, menyebutkan ada banyak hasil yang diperolehi dari ilmu tasawuf. Antaranya ialah dapat mendidik hati
dan mengetahui alam gaib dengan perasaan rohani atau zuq, atau dengan perasaan hati wujdan, atau perasaan hati wujdan. Itu tujuan ilmu tasawuf. Tasawuf ni penting, dia lebih kepada membina jiwa lah, jiwa kita, spiritual kita lah, hati kita. Jangan bersarang sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat asal dengki, riak, takabur, kan, ujub, kan, hairan diri, bangga diri, semualah tu. Tu semua sifat yang ada bersarang pada diri manusia. Jadi kita kena usahalah untuk kita ubah. Kita ubah dan kita buanglah sifat-sifat tersebut. Sifat-sifat itu kadang-kadang memang dah ada benda tu kat situ. Kadang-kadang dia disebabkan oleh syaitan pun satu juga. Kerana kat kita ni pun ada syaitan-syaitan. Ada pelbagai jenis syaitan yang duduk kat kita ni, yang suka mengganggu kita lah. Syaitan dia ada 9 anak. Tahu tak nama syaitan? Nama anak syaitan tahu tak? Tak tahu? Anak sultan. Okey, terdapat 9 nama anak syaitan atau anak iblis yang tujuannya untuk mempengaruhi manusia dan mengajak manusia masuk ke dalam neraka. Yang pertama Al-Khanzab. Al-Khanzab, Khanun Zaiba Al-Khanzab, ditugaskan untuk menggoda manusia di waktu salat sehingga mereka merasa was-was semasa dalam solat. Was-was dalam solat. Ni dah berapa rakaat ni? Dia bukan nak solat, dia kadang dalam wudu pun kadang was-was juga. Jadi syaitan ni nama Khanzab tu lah yang goda kita tu, yang ganggu kita. Kita pun kadang-kadang tak teringat ni rakaat berapa ni. Kadang takbir pun kadang banyak kali takbir, tak masuk lagi. Orang dah habis salam dah, kita tak masuk lagi takbir. Okey. Diriwayatkan daripada Uthman bin As, beliau berkata, wahai Rasulullah, syaitan telah menghalang-halangi antara solat dan bacaanku. Maka Nabi SAW bersabda, dia kata dia adalah syaitan yang bernama Khanzab. Syaitan bernama Khanzab. Macam tu. Jadi kalau seandainya kamu jumpa dengan syaitan itu, maka Nabi mintalah berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nama syaitan Khanzab lah. Dalam handsetnya, tapi handset ni bateri dah habis. bateri dah habis. Tak ada, memang tak ada dalam buku tu. Dalam tempat lain. Tempat lain. Tak ada kat situ. Kemudian ada lagi syaitan lain. Syaitan Dasim. Pernah dengar Dasim tak? Dasim ni ialah yang suka masuk dalam rumah apabila kita masuk, dan kita masuk rumah tadi kita tak bagi salam. Sahib rumah, tuan rumah apabila masuk ke dalam tempatnya dan tidak beri salam kepada adik keluarganya dan dia tidak membaca zikrullah, maka jatuh padanya antara mereka itu berbantah-bantah sehingga jatuh talak, bercerai-berai dan juga pukul memukul antara suami isteri. Ini namanya setan Dasim. Setan Dasim. Setan apa tuan? Dasim. Dal alif simim. Dasim. Dia suka mengajar tu. Itu juga sesiapa yang kadang-kadang bila makan tak baca bismillah, ini setan Dasim lah punya kerja tu. Dia lah mengganggu manusia. Macam tu. Okey. Kemudian ada lagi syaitan lain, namanya setan Wasim. Wasim ini ialah mengganggu orang yang belajar. Maka memperbagus dia akan mereka itu bersuara-suara yang kuat dan memukul muka dan umpamanya ketika datang balak. Balak orang yang datang balak. Barang datang balak,
Kemudian bila datang balak tadi dia tak dapat nak kontrol dan sebagainya, maka syaitan pun masuklah. Namanya setan wasim. Waw shin ya nun wasim. Dan yang membaguskan orang itu bersuara dengan berteriak-teriak, menarik-narik rambut, kan, mengoyak-ngoyak baju dan sebagainya. Itulah kerja dia lah. Setan wasim. Setan wasim. Baik, kemudian apa lagi? Setan zalitun. Zalitun, zai lam ya tawamun, zalitun, iaitulah orang setan yang suka mengacau orang di pasar. Sehingga kan orang yang berniaga tadi tidak amanah dalam berniaga. Kadang-kadang syaitan tadi memperbaguskan orang yang berjual beli tadi, kan, dia anggap benda tu baik tapi sebenarnya tak baik. Dia menipu dalam perniagaan dia. Dia anggap penipu tadi bagus, dia anggap menipu tu bagus. Jadi syaitan tadilah yang mengacau dia, mengacau. Dan ada di kalangan peniaga-peniaga kadang-kadang bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala bahawa barang yang dijual tu barang yang terbaik. Barang yang dijual barang terbaik. Barang orang lain semua tak baik. Barang dia semua yang baik. Kan? Ini namanya setan zalitun yang suka mengganggu dan mengacau manusia lah. Macam tu. Kemudian apa lagi syaitan lain? Syaitan a'wan, iaitulah sahibus sultan. Maka memperbagus dia akan dia membuat zalim terhadap rakyat dia. Ni dia suka ganggu sultan ni. Orang besar-besar lah, pangkat, kedudukan, raja-raja dan sebagainya, kan. Sehingga raja tadi buat zalim terhadap rakyat dia sendiri. Jadi syaitan tadi memperbaguskan raja tadi dalam melakukan kebaikan, keburukan ataupun kezaliman terhadap orang yang lain. Okey, ada lagi syaitan tadi, syaitan yang mewas-was tadi apa dia? Walhan, kan? Syaitan pertama tadi apa nama dia? Khazab. Dia ada nama lainnya, Walhan. Iaitu syaitan yang mengganggu orang ketika mengambil wuduk dan dalam sembahyang dan juga sekalian ibadah yang lain. Sekalian ibadah yang lain tu dah. Macam tu. Ada lagi nama lain? InsyaAllah akan datang saya sambung dulu. Dalam kitab ni ada Kitab Isyarul Ibad yang dikarang oleh Osman bin Sihabuddin Al-Pontiani, Pontianak. Dalam Pontianak. Dalam handset saya pun ada ni, tapi bateri saya dah habis. Bila bateri bagi dah tak boleh nak buka. Okey. Baik, kita sambung sebelah tadi, tuan-tuan. Jadi antara lain ialah keselamatan di akhirat, meraih redha Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat kebahagiaan yang abadi, mengalami penyinaran dan kebeningan hati sehingga dapat menyingkap pelbagai perkara besar dan menyaksikan kaedah-kaedah ruhiyah yang mengagumkan serta mampu melihat rahsia sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh orang lain lah. Ada di kalangan orang-orang tasawuf ni, orang sufi ni, kan, bila dia sentiasa bermujahadah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jadi mereka ada masa mendapat sesuatu kelebihan Allah Taala lah, seperti karamah dapat melihat sesuatu yang orang lain tak boleh lihat lah, dan sebagainya, kan. Itu kelebihan lah Allah Taala. Kadang ada yang dapat ilmu apa, tuan-tuan? Ilmu laduni. Seorang yang mendapat ilmu laduni ada, biasanya wali Allah lah. Macam tu. Tapi wali Allah kita kena tahu, wali Allah ni mereka pun ada juga kelemahan dan kekurangan mereka. Kenapa? Dia termasuk manusia biasa juga wali Allah ni. Yang sunyi daripada silap dan salah ialah para nabi dan para rasul je. Tapi kalau manusia biasa, termasuklah para wali Allah ni pun, mereka pun ada juga kelemahan-kelemahan mereka sendirilah, yang kadang-kadang kita tak tahulah. Ni pun disebut dalam kitab Syarah Hikam pun sebut dah benda ni. Syekh Ibn Athaillah pun sebut benda ni, tuan-tuan. Mana setiap kelebihan khususiah yang diberikan kepada wali Allah ni bukan bermakna mereka itu sempurna, dia kata.
Bukan makna mereka sempurna. Mereka pun ada kelemahan dan juga kekurangan mereka masing-masing. Apalagi kalau kita macam manusia biasa kan. Lagi pula banyak kelemahan dan kekurangan kita. Macam tu. Kemudian nombor 3, tumpuan perbicaraannya. Jadi ke mana yang kita nak fokus ni bila bicara tentang tasawuf? Menumpukan tentang hati yang punya sifat yang pelbagai. Jadi mutasawuf ni tuan menumpukan tentang hati yang mempunyai sifat pelbagai bentuk hati ni. Hati ni ada yang lalai, ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang semangat dia tinggi, ada semangat kurang dan sebagainya kan. Pelbagailah tahap-tahap hati manusia ni tuan. Itu sebabnya hari tu pun dah sebut dah. Kan hati ni kan dia ada beberapa istilah. Ada beberapa istilah kan. Qalbun hati. Qalbun hati, lubun hati juga. Sadrun hati juga. Sadrun, qalbun, fuadun, lubun. Kan? Yang pertama ialah sadrun. Sadrun ni asal mana sadrun ni dada. Tapi ada juga penggunaan sadrun ni untuk hati. Umpama paling mudah ialah seperti mata kita. Mata kita. Jadi mata putih itu dinamakan sebagai apa? Mata putih yang ada pada mata kita ini dinamakan sebagai sadrun, dada ataupun hatilah. Asal mana sadrun ni iaitu dari pangkal leher sampai kepada ujung atas kita punya perut, atas perut kita, sehingga pangkal leher namanya sadrun, dada. Tapi ada juga penggunaan dada ni, sadrun ni untuk hati. Macam tu. Ada sebuah kitab menyatakan begitu. Dia gunakan perkataan sadrun untuk hati. Okey. Yang kedua, qalbun. Qalbun yang mana satu? Qalbun ialah mata hitam. Mata hitam itu yang kasar kan. Mata hitam yang kasar tu namanya qalbun. Kemudian sempadan antara mata kasar, mata hitam yang kasar dengan mata hitam yang kecil itu, sempadan tu namanya ialah fuadun. Fuad. Fa waw alif dal, fuad. Kemudian yang mata hitam yang kecil itu namanya lubun. Okey. Jadi banyak di kalangan orang-orang alim ni dia melihat dengan mata hati. Kita banyak melihat dengan mata kasar. Mata kasar aja. Yang paling mendalam ialah orang melihat dengan mata hati, bukan dengan mata kasar. Itu sebabnya separuh daripada orang-orang yang buta ni kita tengoklah Allah Ta'ala beri kelebihan pada mereka, sehingga ada yang boleh hafal Quran tu kan. Boleh hafal Quran 30 juz Quran dalam dadanya, tapi buta, tak nampak apa. Kita yang tak buta ni tak apa-apa lagi. Kalau hafal pun kejap tu lupa. Hafal lupa. Macam sampai pangkal ujung losap, sampai ujung pangkal losap. Sedangkan orang yang buta kan, tapi tak semua pun orang buta macam tu. Ada juga orang buta, kalau dia buta tapi dia tak melazimi baca Quran pun dia akan tak hafal juga masuk Quran dalam dada dia. Dia tak hafal juga. Dia kena melazim baca Quran jugalah. Kerana Quran ni perumpamaan seperti binatang liar ataupun kuda liar. Quran ya. Jadi kalau kita nak selalu nak kuda tu jinak dengan kita, mestilah kita selalu belai dia, bagi makan, kan, rawat dia kalau dah sakit, kan, pegang-pegang dia dan sebagainya kan, barulah kuda tu jadi jinak. Itulah apa macam Quran macam tu juga. Ialah kalau kita nak Quran tu sentiasa terpahat dalam diri kita, kena lazimlah dia punya kita baca dia berulang-ulang banyak kali kan, barulah dia masuk dalam kepala otak kita tu. Baik. Kemudian tuan-tuan, nombor 45 ada tak? Dalam kitab Tanwir Qulub fi Muamalah Alamul Ghuyub, Syekh Amin Al-Qurdi menyebutkan tumpuan ilmu tasawuf ialah perbuatan-perbuatan hati dan juga panca indera yang zahir, afalul qalbi wal hawas,
serta cara penyucian dan pemurniannya. Tazkiyah wa tasfiyah. Tazkiyah wa tasfiyah. Tazkiyah mana menyucikan, tasfiyah ni memurnikan. Memurni ataupun mensufikan. Itu sebabnya perkataan tasawuf tu daripada sufi lah. Sod fa sufi kan. Sod fa ya sufi. Itu tasfiyah. Tazkiyah wa tasfiyah. Mana penyucian dan juga pemurnian. Tazkiyatun nafsi. Tazkiyatun nafsi, menyucikan ataupun membersihkan jiwa kita. Itu tujuannya kena belajar tasawuf. Tapi kalau kita belajar tasawuf, hati kita koreh macam tu ya, tak ada guna lah kita belajar tasawuf. Kan? Kita belajar tasawuf supaya hati kita lembut hati kita, bukan jenis orang pemarah, pembongi. Ni sikit kan marah, sikit kan bongi. Betul tak? Sikit kan mengamuk. Sikit kan kata orang bodoh, kata orang bangang. Kan? Dia punya lidah tu tak pernah sunyi, cakap benda-benda yang kata yang bukan-bukan ni tersebut. Jadi tak gunalah belajar tasawuf. Tujuan belajar tasawuf nak menyucikan kita punya tu, diri kita. Jangan cakap benda yang bukan-bukan. Betul tak? Gitu. Sentiasa merendah diri. Orang yang tak belajar tasawuf ni kadang dia action belagak. Dia tak nak merendahkan diri. Dia nak lebih tinggi pada orang lain. Gitu. Baik, kemudian hukum belajar tasawuf. Belajar tasawuf adalah fardhu ain, wajib kata seorang yang merakal ataupun akil dan sudah sampai umur balik. Telah pun sampai umur balik dan merakal, maka orang ni wajiblah belajar tasawuf. Tak lengkap tentang kalau kita belajar fiqh dan tauhid je. Sedangkan tasawuf tak belajar. Ni ada dia 3 cabang kan? 3 cabang ni penting. Tasawuf, fiqh, tauhid. Yang lain tu sampingan. Tafsir, hadis, usul fiqh, usul tafsir, nahwu, sharaf, semua tu kan? Itu untuk melengkapkan ilmu kita lah, melengkapkan ilmu kita. Baik, kemudian sumber rujukannya. Rujukan utama bila kita belajar tasawuf ni mestilah berdasarkan pada Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah ilmu tasawuf kita tu benar. Kalau tak kan tak tahu ilmu tasawuf ni benar ke tak benar. Kerana banyak orang mengaku dia tasawuf. Bila dah terlampau mengaku tasawuf, bila bab semayang dia kata tak wajib semayang. Cukup pakai niat saja. Cukup pakai niat saja. Sebab apa? Ilmu tasawuf dah tinggi. Bila ilmu tasawuf dah tinggi, dah dianggap benda tu dah tak wajib. Dia kata dirinya dekat dengan Allah, dah terlampau dekat dengan Allah, dah bercampur aduk dengan Allah diri dia. Jadi dianggap sembahyang tu tak wajib lagi. Enggak, kawan dia lah. Allah Ta'ala tu dah macam kawan dia. Macam tu. Sedangkan Nabi pun tuan-tuan, walaupun Nabi tu makam Nabi kan, Rasul, Nabi pun solat juga. Tapi kita ni, ada kalangan kita ni